Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada satu soalan berkaitan dengan Ummu Sibyan. Ada di dalam hadis yang menceritakan tentang jin Ummu Sibyan yang dikatakan sering mengganggu bayi. Soalan tu kira kita bagi dekat Ustaz Salman boleh Boleh? Berkaitan dengan Ummu Sibyan. Ini masyhur cerita yang masyhur yang selalu diceritakan apabila lahir anak tu azan di telinga dia agar dia tidak dimudaratkan oleh Ummu Sibyan dan sebagainya, dan beberapa riwayat-riwayat lain. Saya tak sempat nak kaji lanjutlah hadis ni. Cuma soalan yang sama pernah ditanya kepada Mufti Saudi Abdul Aziz bin Baz, dan dia menyebutkan bahawa dalam isu hadis-hadis berkaitan dengan Ummu Sibyan tidak ada yang sahih. Kebanyakan riwayat-riwayat ini adalah riwayat yang palsu, dan yang disebut dalam kitab hadis, saya ingat saya hanya satu, itu pun riwayat yang sanadnya dipertikaikan. Jadi tidak ada yang sahih tentang Ummu Sibyan yang dianggap jin yang mengganggu budak-budak kecil. Tak ada. Riwayat itu tak sahih. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala sebut secara umum dan Nabi SAW sebut secara umum, yang mana untuk setiap insan ni ada malaikat yang jaga dia, yang catat amalan dia dan sebagainya, dan ada jin, ada qarin, ada syaitan yang juga bersama dengan dia sentiasa. Jadi ini disebut, bukan spesifik tentang Ummu Sibyan dan sebagainya. Dan ada juga kemungkinan manusia diganggu oleh jin. Itu ada kemungkinan. Budak-budak kecil diganggu oleh jin, ada kemungkinan. Sebab itulah Nabi SAW mengajarkan ucapan ta'awudz, minta lindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Boleh baca. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa hamazati syaitan wa an yahdurun. Boleh baca. Kalau nak baca untuk budak kecil, Allahumma inni u'idzuha bika. Allahumma inni u'idzuhu bika. Ya Allah, aku mohon perlindungan untuknya budak ini. Ikutlah, laki hu, perempuan ha, dengan Allah Ta'ala. Boleh juga. Ini dianjurkan dalam hadis, boleh kita baca. Di samping kita minta perlindungan untuk kita, kalau ada keadaan di mana budak-budak menangis dan sebagainya, boleh baca. Minta lindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk budak ini. Bila kita minta lindung, tentu kalau tengok hadis Nabi tu, min ghadabika wa iqabika wa syarri ibadika wa hamazati syaitan wa an yahdurun. Minta lindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis yang Nabi ajar daripada kemurkaan Allah, daripada hukuman Allah, daripada syarri ibadika, kejahatan makhluk-makhluk Allah, wa min hamazati syaitan, daripada bisikan syaitan dan juga kehadiran syaitan yang kacau dia. Jadi kita minta lindung ni in general. Apa sahaja sebab yang buatkan kita sakit ataupun budak tu sakit, masuk dalam kategori itulah. Kalaulah dia sakit tu kerana Allah nak hukum, minta lindung daripada hukuman Allah. Kalaulah sakit itu disebabkan kejahatan makhluk-makhluk Allah, makhluk yang kita nampak ke, makhluk yang kita tak nampak ke, sehinggalah virus-virus yang kecil ni pun makhluk Allah juga, kita minta lindung. Min syarri ibadika, daripada kejahatan makhluk-makhluk engkau. Kalaulah dia sakit itu kena daripada jin ataupun syaitan, hamazati syaitan, daripada bisikan syaitan. Nampak ada doa Nabi SAW. Bukan kerja kita tanpa kajian saintifik nak pergi diagnose. Tengok, saya rasa ada jin, nama dia Ummu Sibyan, dia yang main kacau ni. Bukan kerja kita macam tu. Bukan juga kerja kita tengok budak ni, berdasarkan pemerhatian saya, budak ni bapak dia tadi, dia pergi mancing ikan. Bila dia mancing ikan, dia duduk atas tebing, jin duduk dekat tebing tu. Bila bapak dia duduk, jin tu jatuh, jin tu marah, jin tu main kacau. Hang bukan doktor. Dan ini bukan saintifik, itu bukan kerja hang. Minta lindung, nampak tak ayat yang Nabi ajak sikit punya cantik ke? Minta lindung, semua termasuk dalam tu. Daripada kejahatan makhluk Allah, daripada kemurkaan Allah, daripada hukuman Allah, apa sahaja yang menyebabkan sakit, masuk dah dalam doa tu, tanpa kita perlu nak pergi fikir, nak pergi reka cerita. Jadi jawapan ringkas kepada soalan tu, jin khas ini tidak diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih, tak ada. Tapi ada tak jin yang kadang-kadang mengganggu budak-budak kecil ataupun yang mengganggu orang tua-tua buat bagi mereka takut? Ada. Minta lindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Boleh baca. A'udzu bikalimatillah. Boleh baca. Dan bacaan-bacaan lain yang Nabi ajak. Sebelum tidur, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jin tak mai kat kita. Ini dia cara lindung. Jadi yang khas tu tak ada, itu khurafat.
Tetapi mintalah lindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Salman. Saya kalau boleh nak tambah sikit lah kan, yang tadi tu, Umusibian tu. Bukan apa, dia macam ada kaitan sikit. Anak saya ni ada masalah autism. Fadhil Ustaz Salman, kami dua orang diuji dengan benda yang sama. Jadi, selalu orang duk sebut, autism ni, punca dia adalah Sibian tu. Jadi mereka duk kaitkan benda ni dengan jin dan sebagainya, dan mereka duk kalut bawa anak tu pergi jumpa bomo dan sebagainya. Sedangkan benda pertama yang patut mak bapak buat ni adalah bawa pergi jumpa dengan speech therapist, OT, dan juga pergi jumpa dengan pakar psikiatri kanak-kanak. Cek dulu apa masalah dia. Mungkin dia ada masalah speech delay saja, dia tak ada autism, ataupun dia ada masalah sensory dan macam-macam lagi sebenarnya. Jadi saya faham situasi di mana mak bapak dalam keadaan terdesak ni, dia akan cubalah cari benda-benda macam ni. Tapi yakinlah kan, saya dah lalui benda tu, dan dia tak ada pun kena-mengena dengan jin Sibian ke apa ke dan sebagainya. Dia adalah satu masalah yang boleh dirawat kalau sekiranya kita jumpa dengan doktor terlebih awal.